yang kelekuk. Orang yang pemurah hampir ia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dekat. Itu dia datangkan pengertian di bawah, hampir daripada rahmat Allah dan hampir daripada pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takwil yang tafsili di kalangan ulama khalaf. Di kalangan ulama salaf serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang hampir ia orang yang pemurah daripada Allah. Itu terjemah. Apa maksud hampir ni? Ulama salaf serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir-hampir. Contoh dalam hadis tu lah, dalam hadis aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Sehampir-hampir adalah hamba tu dengan Tuhannya ketika di dalam sujud. Nah, sujudlah. Seseorang tu hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir mana apa di situ. Itu kena balik pembicaraan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith lah. Hampir aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa sajid. Sehampir-hampir hamba dengan Allah Ta'ala adalah ketika dia sujud. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Orang kata kami lebih hampir kepadanya daripada orang mereh laginya. Orang mereh ni hampir dah. Kami Allah Ta'ala kata lebih hampir daripada orang mereh lagi. Orang mereh mana? Saya pun kadang-kadang tak apa nak kenal oleh orang mereh. Orang mereh ni mana? Sini. Jadi orang mereh ni hampir dah. Tuhan kata kami lebih hampir lagi dengan orang mereh tu. Dia panggil tu ayat-ayat yang mutasyabihah. Ini dia panggil hadis yang mutasyabih. Hampir-hampir. Kalau hampir pada zahir gak, hampir tepat. Kalau pakai hukum zahir gak, hampir tepat. Allah duduk bumi aja jadinya pula. Allah duduk bumi lah sebab hampir dengan tepat. Sekarang ni orang yang pemurah ni Allah Ta'ala hampir. Orang pemurah duduk mana? Duduk di bumi. Kalau pakai zahir, Tuhan duduk bumi. Mustahil menyabitkan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir bila ni? Hampir ketika sujud. Ketika sujud hampir. Pada ni. Kalau Tuhan duduk atas, hampirnya ketika berdiri. Tiba-tiba hampir ketika sujud Tuhan duduk bawah. Tak. Mustahil menyabitkan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi cuma nak ceritanya ayat-ayat yang kesamaran dengan tempat bukan hanya di langit, bukan hanya di arash, termasuk di bumi. Hampir ketika sujud. Lebih hampir daripada orang mereh. Kerana Tuhan bersama. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan ia Allah bersama kamu di mana kamu berada. Bersama pula. Innallaha ma'ana iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sahabat Nabi Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, jangan bimbang, jangan takut, Allah Ta'ala bersama dengan kami. Kalau pakai zahir bersama di mana? Dalam Gua Sur ketika Nabi nak hijrah ke Madinah. Kalau pakai zahir gitu, mustahil sama sekali. Patut apa maksud ayat tu? Kalau hadis pula apa maksud hadis tu? Jalanan ulama salaf serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sudah bahas panjang-panjang. Akidah kita kejak dah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau akidah kita tetap dah. Akidah kitanya laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada seumpama Allah sesuatu. Kejak dah situnya dengan ayat yang muhkamah, ayat yang
teguh, ayat yang terang dia punya maksudnya. Ayat mutasyabihah, apa maksudnya? Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan ayat Al-Quran. Maksud ayat serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalanan ulama salaf. 3 kurun yang pertama. Jalanan ulama khalaf kemudian didatangkan makna yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk menolak kesamaran di kalangan orang-orang yang kurung kemudian ni. Tidak sebagaimana kurun yang pertama, kedua, ketiga yang diaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Hak 3 kurun yang pertama solid. Hak Nabi aku dah tu afdalul qurun qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Saya kata saja. Selebih-lebih kurun Nabi kata kurun aku. Kurun yang pertama. Kemudian kurun selepas ada kurun aku, kurun yang kedua. Kemudian kurun yang selepas ada kurun yang selepas daripada aku, kurun yang ketiga. Ini 3 kurun yang pertama. Ini solid. Kemudian bermula kurun yang keempat. Masa itu sudah timbul bagai-bagai. Maka ulama di kurun yang keempat, yang salsilah akidah mereka kepada ulama kurun yang ketiga, kedua, yang pertama sampai ke akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu ulama kemudian ni mendatangkan pengertian yang selayaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adakah akidah kurun yang keempat itu mendatangkan mana yang selayaknya? Mereka meninggalkan hak akidah 3 kurun pertama? Tidak. Mereka datangkan pandangan yang kedua pula. Tapi dalam pengajian kita tetap didatangkan akidah ahli sunnah wal jamaah di kalangan ulama salaf dan di kalangan ulama khalaf. Bukan tolak jalanan ulama salaf, jangan salah faham. Cuma terkadang kita dengan masyarakat, kita hanya mendatangkan huraian mengikut pandangan ulama khalaf, ulama kemudian yang mendatangkan makna yang selayaknya dengan Allah, yang tak akan timbul dah kan ini syubhah di kalangan kita orang awam. Tapi kalau kita ngaji molek dan kita tauhid, dia akan datangkan jalanan ulama salaf dan jalanan ulama khalaf. Kedua-dua didatangkan. Bahkan jalanan yang rajih, jalanan yang kuat, jalanan yang selamat dan jalanan ulama salaf. Tapi jalanan yang lebih terang nyata, lebih sesuai pada masa kemudian adalah jalanan ulama khalaf. Begitu saja. Ada ni. Tengok nyata macam sekarang lah. Nyata macam sekarang. 2 jalanan tetap dah di kalangan ulama di sunnah wal jamaah. Ada timbul golongan yang mana ditolak jalanan ulama khalaf yang mendatangkan makna yang selayaknya. Tetapi mereka tidak berpegang dengan akidah salaf yang serah makna bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka datangkan makna pada zahir, menyabitkan tempat bagi Allah, kemudian barulah serahnya kemudian tempat yang selayaknya bagi Allah. Itu bukan jalan salaf. Dia menyabitkan tempat bagi Allah. Mana Allah bertempat di arash, di langit, tapi bertempat yang selayaknya. Diserah kemudian. Itu bukan jalanan ulama salaf. Kita nak memahami jalanan ulama salaf, kita kena mengaji ikut jalanan ulama khalaf. Sebab ulama khalaf lah silsilah ilmu akidah mereka sampai kepada jalanan ulama salaf. Adapun orang kemudian sekarang ni, jalanan ulama khalaf dia tak mahu ambil. Kemudian dia nak ambil jalanan ulama salaf, mana silsilahnya? Mereka berjumpa dengan ulama salaf. Tidak. Mereka ambil di mana? Ambil di kemudian. Kemudian ni ilmu akidahnya silsilah sampai ke mana? Silsilahnya akal sendiri. Nak faham akidah ulama salaf, kena mengaji mengikut kaedah ulama khalaf, ulama kemudian. Sebab ulama kemudian lah silsilahnya sampai kepada ulama salaf.
Dalam kitab-kitab ulama khalaf, mereka mendatangkan huraian ayat mutasyabihah mengikut pandangan ulama khalaf. Mereka datangkan juga mengikut pandangan ulama salaf. Hak salah yang sebenar yang ada silsilah. Faham tak ni? Jadi kita nak faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf kena ikut silsilah jalanan ulama khalaf, ulama kemudian, sebab merekalah yang ada silsilah ilmu akidah kepada ulama salaf. Ni dah ni nak lapak sendiri je, nak lapak. Ulama salaf, akidah Imam Syafi'i. Akidah Imam Syafi'i. Apa kita ni? Pekoh bermazhab Syafi'i. Akidah tak ambil akidah Imam Syafi'i. Akidah Imam Syafi'i ni apa kita kata tak ambil je? Akidah Imam Syafi'i direct pada Al-Quran, direct pada hadis Nabi SAW. Faham tak ni? Pada masa tu solid. Dah kita ni nak berakidah sebagaimana akidah Imam Syafi'i. Al-Quran banyak mana di ilmu kita? Al-Quran banyak mana di ilmu kita? Ada. Kemudian akidah Imam Syafi'i ayat mutasyabihah. Memang kita berpegang dengan akidah Imam Syafi'i, akidah salaf tu lah. Yang menyerah makna kepada Allah. Itu akidah Imam Syafi'i. Ayat istiwa' alal arsh, serah kepada Allah. Ayat Allah fis samawati wal ard, Allah di langit dan bumi, serah kepada Allah. Itu akidah Imam Syafi'i. Hak golongan yang tak ada silsilah ni, Imam Syafi'i berpegang Allah duduk di arash. Tu sesat. Bukan Imam Syafi'i berpegang seumpama tu. Sebab dia jadi sesat seumpama tu, dia tak ada silsilah. Dia tak ada silsilah. Tapi dia kata dia akidah Imam Syafi'i, karuk seumpama tu. Akidah Imam Syafi'i ni apa? Serah makna kepada Allah. Hampir daripada Allah. Hampirlah. Makna hampir. Lepas tu apa maksud hampir tu? Serah kepada Allah. Ulama khalaf hampir daripada rahmat Allah dan hampir daripada pahala Allah. Itu jalanan ulama khalaf. Ada ni. Kalau pakai zahir ke, hampir daripada Allah, Allah duduk bumi lah jadinya, dah duduk langit lah pula. Tapi golongan terpesong ni, dia hanya nampak di ayat Allah istiwa' lal arsh. Allah Ta'ala istiwa' lal arsh, tertinggi atas arash. Dia nak menyabitkan Allah duduk atas arash. Lepas tu ayat-ayat yang lain pula ni, hampir Allah bersama. Letak di mana pula? Sebab bersama ma'iyah. Kalau pakai zahir bersama, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Allah bersama sekali lah. Ada bersama dengan bahawa Allah akan menolong orang yang sabar. Itu jalanan ulama khalaf gitu tu. Jalanan ulama salaf, Allah bersama, berhenti setakat tu. Macam mana? Jangan duk tanya. Tanya tu bid'ah, salah dah. Bersama, berhenti setakat bersama. Tapi kalau pakai zahir bersama kau, depek lah. Mustahil. Tak boleh pakai zahir gitu. Kalau pakai zahir bersama, depek. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan ya Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kamu ni ramah ni, berada di mana-mana. Allah pun berada di mana-mana lah. Mustahil. Allah ada di mana-mana. Itu akidah Mu'tazilah. Allah mawjudun fi kulli makan. Allah ada pada tiap-tiap tempat. Itu Mu'tazilah. Bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ni kena ingat juga ni. Allah ada di mana-mana. Dalam jambang je tak ada. Orang ceramah seumpama tu, kata ambil mana pula. Allah ada di mana-mana, tapi dalam jambang tak ada. Luar jambang dia lah, dalam jambang je tak ada. Lepas tu orang tu duk cakap, dia peringatkan anak dia. Bila anak dia nak jalan jauh, dia peringat warna. Walaupun jauh daripada mata mak ayah,
Tapi kena jaga diri molek. Allah ada di mana-mana. Kita kena tegar tak cakap gitu. Ada ni. Tapi maksud orang tua ni Allah tahu. Tu maksud dia gitu. Bukan Allah ada di mana-mana ni, Allah bertempat, bukan. Maksud dia Allah Taala tahu. Tapi kita kena tegar, jangan duk cakap gitu. Kesamaran cakap gitu tu. Kan dia peringatkan dia nak pergi duduk jauh ni kan, jauh daripada mata mak ayah. Kalau dekat dengan mata mak ayah boleh perhati. Bila jauh daripada mata mak ayah, jadi rusing mak ayah ni takut anak dia buat perangai. Maka mak ayah ni pun peringatkan anak. Walaupun jauh daripada pandangan mak ayah, tapi Allah Ta'ala ada di mana-mana. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui. Tapi jangan duk cakap gitu. Ada ni. Berpegang Allah di mana-mana tu Mu'tazilah, bukan ahli sunnah seumpama tu. Kita akidah ahli sunnahnya, Allah tidak menyabitkan Allah dengan tempat. Kalau pakai tengok Zohir ni, hampir-hampir ni macam dengan tempat. Tak, mustahil, sama sekali. Dah hampir daripada rahmat Allah dan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kena balik molek lah hak akidah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, berkaitan dengan ayat mutasyabihah, hadis yang mutasyabih. Jalanan ulama salafnya macam mana, jalanan ulama khalafnya macam mana. Yang mana kalau kita akidah kejap dah, kita berpeganglah dengan akidah salaf. Itu yang lebih selamat, yang lebih rajih waktunya. Tapi untuk umum ramai ni, untuk ni tidak timbul kekeliruan, kita bawalah jalanan ulama khalaf. Sebab tu biasalah kita dan tafsir-tafsir terjemah Melayu kita, kebanyakan mereka mentafsirkan mengikut jalanan ulama khalaf. Jalanan ulama kemudian mereka mendatangkan makna yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kejak dalam akidah, kita pakai jalan ulama salaf, serah makna kepada Allah. Kalau kata hampir-hampir, bersama, istiwa alal arsh, tertinggi atas arah ke, Allah di langit, Allah di bumi ke, serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh hadis yang mutasyabih, dilarang kita meludah ke arah kiblat ketika sembahyang. Kenapa? Kerana fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblati. Kerana Tuhan seseorang antara seseorang dengan kiblat. Jangan ludah ke depan di dalam sembahyang. Kita nak kena ludah sebab ada benda dalam mulut kita, ada sisa-sisa makanan ke, ludah sebelah kiri, jangan ludah sebelah kiblat. Kenapa? Fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblati. Nabi kata kerana Tuhan seseorang tadi ni antara seseorang dan antara kiblat. Mana Tuhan duduk depan lah. Tu pakai zahir. Mustahil sama sekali. Pada ni. Lepas tu apa makna? Salah serah makna kepada Allah. Khalafnya kita menghadap ke kiblat. Jadi kita jangan meludahlah ke arah kiblat. Tapi bukan Allah duduk di Kaabah tu, bukan. Walaupun Kaabah tu Baitullah, rumah Allah sekalipun, antahira baiti lit-taifin tu, bahawa membersih keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam akan rumah aku lit-taifin, bagi orang yang nak tawaf. Antahira baiti lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud tu, bahawa membersih oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam akan rumah aku. Tuhan kata, rumah-rumah pakai zahir. Kau duduk situ lah rumahnya. Mustahil sama sekali kalau nak pakai zahir gitu. Tak timbul pula golongan-golongan yang terpesong ni. Istiwa ala arsy je timbul. Lepas tu hak rumah Allah. Ni ada hak bawa hak bertambah terpesongnya. Arah menasabah sebab arah tu makhluk yang paling besar. Maka menasabah Allah duduk atas arah. Oh pula dah gitu. Jadi Allah besar juga lah. Kalau Kaabah kecil tau, tak muat ke macam mana? Ada golongan terpesong ni. Allah besar sampai kita tak melihat Allah sebab besar sangat. Allah. Kata apa benda dia bawa? Allah ni besar.
Bila Allah besar, nak melihat, kita nak tengok Allah tak boleh sebab besar sangat. Ini akhir zaman ni timbul macam-macam. Itu kita kejap molek tu akidah suratul ikhlas kita tu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu kejap molek. Akidah kita suratul ikhlas. Jadi hampir ia daripada Allah, hampir daripada rahmat Allah dan pahalanya pahala Allah Subhanahu wa taala. Lagi hampir ia daripada manusia. Hampir daripada manusia, bukan hampir dengan bahu manusia tu depek dengan dia, bukan. Hampir daripada manusia dengan makna manusia kasih kepada dia, kepada orang yang pemurah. Bukan hampir ni manusia duduk kanan kiri dia, bukan. Kalau pakai zahir, hampir duduk dekat-dekat dah. Lagi hampir ia daripada syurga. Hampir macam mana? Hampir ni sebuah dengan tempat. Kita duduk alam dunia sekarang. Dia akan cerita dia bawa apa makna hampir daripada syurga. Hampir dengan bahawa dia angkat hijab, dia angkat dinding. Bila mati saja dia boleh melihat akan syurga Allah Subhanahu wa taala, dan dia boleh berada di dalam kebun daripada kebun syurga di alam barzakh. Lagi jauh daripada api neraka. Orang yang pemurah ni jauh daripada api neraka. Sebab apa? Sebab dia pemurah pada mengerjakan kewajipan. Pemurah dengan mengerjakan perkara-perkara yang sunat. Hampir dengan syurga, jauhlah daripada neraka.